Alright, Assalamualaikum and welcome back guys. Liga Super Match Week yang ke-8. Cuba aku tegangkan dekat aku, apa sebenarnya yang dah berlaku dalam Match Week kali ni? Aku ingatkan dengan adanya Balotelli Kopi Ori yang digembor-gemborkan bernilai 5-6 juta dekat internet tu, dikombinkan dengan taktikal jurulatih baru pasukan Kedah iaitu Nafuzi Zain. Nafuzi Ball lah senang cerita. Mampulah fight-fight sikit dengan JDT dekat SSI. Tapi ternyata aku silap, ternyata aku salah apabila dengan senapas je Kedah turut menjadi lauk terbaru buat pasukan JDT. Okey, untuk match week yang ke-8 ni geng, aku akan start review match antara Negeri Sembilan yang turut menentang pasukan Sabah dekat Stadium Paroi. To be honest geng, pasukan Sabah before jumpa dengan JDT dan pasukan Sabah selepas menjadi moreh kepada pasukan JDT ni is totally two different team. And selepas kalah di tangan pasukan KLCT minggu lepas, Dato' Ong Kim Swee buat pertama kalinya dalam season 2023 ni meletakkan kapten diorang season lepas iaitu Badrul Baqtiar kembali dalam line up first 11. So ini juga sebenarnya bermaksud Dato' Ong Kim Swee sebenarnya mengharapkan gandingan trio antara Pak Tesu, Badrul Baqtiar dan juga Telmo Kasten Hera mampulah untuk melakukan combination play, cari satu key lepas untuk cari Darren Lock ataupun Sadir Ramdhani dekat depan. Cuma masalahnya player-player Sabah dalam match ni bagi aku banyak sangat buat simple mistake, unforced error dalam match ni, dengan passing-passing yang tak sampai hantaran jauh pun hantaran-hantaran yang ke laut. Berbeza pula dengan Negeri Sembilan dalam match ni, walaupun diorang lebih banyak bertahan secara deep, lebih banyak mengharapkan counter attack dengan adanya target man diorang dekat bahagian depan iaitu Casagrande, Negeri Sembilan sebenarnya beraksi dengan lebih tersusun, memiliki struktur yang cukup-cukup baik dekat bahagian tengah. Itulah yang sebenarnya membuatkan pasukan Sabah sangat-sangat struggle untuk cari gol dalam match ni. Tapi segala-galanya nampak berubah waktu second half apabila Dato' Ong Kim Swee memasukkan Jelton Paraiba. Nampaklah pasukan Sabah ni ada agensi dekat depan, lebih bernapsu sikit nak pergi attack, yang mana akhirnya usaha tersebut berjaya membuahkan hasil satu hantaran daripada Jelton Paraiba yang akhirnya dapatlah cari kepala Pak Tesu menghasilkan gol penyamaan. Selepas pasukan Negeri Sembilan yang nampak sangat-sangat liat weh dalam match ni, diorang cuba untuk pertahankan satu gol yang berjaya dihasilkan oleh Tommy Muhammad waktu first half. In the end, satu mata yang dibawa pulang dekat Semenanjung oleh pasukan Sabah daripada 3 match ni umpama kekalahan jugalah buat diorang. Dan juga Negeri Sembilan sendiri pun sepatutnya rasa rugi dalam match ni. Sebabnya diorang dah leading, sama juga macam match menentang pasukan Selangor, diorang leading, end up diorang kalah. But the positive thing untuk pasukan Negeri Sembilan ni, nampaklah play-play diorang dah mula bangkit. Nampak sikit corak permainan di sebalik kekalahan memalukan 7-0 di tangan JDT hari itu. Next, kita usaha sikit dalam perlawanan antara Seri Pahang yang turut menentang pasukan Kelantan United. Sama ada korang sedar ataupun tak sedar geng, pasukan Seri Pahang ni sebenarnya satu-satunya pasukan yang masih lagi belum tewas sepanjang saingan Liga Super 2023 selain daripada pasukan JDT. Tapi dalam masa yang sama juga, fan-fan pasukan Seri Pahang adalah fan-fan yang paling tegar lah bagi aku. Duk bahan, duk hantam tim sendiri. Korang boleh pergi baca dekat FB pasukan Seri Pahang ataupun fanpage diorang. Kau nampaklah komen-komen contoh macam ini bukan Seri Pahang, ini sekadar Seri Tidur. Tim ni main langsung tak payah pakai tactical. Kita lambung, kita kejar je. Mudah main kan? Dan ini juga mungkin satu-satunya pasukan yang main secara palat tapi berjaya untuk keluar at least seri lah dalam satu-satu match. Walaupun pedih untuk dibaca diterima oleh player-player pasukan Seri Pahang, tapi benda tu sebenarnya adalah reality man. Kau tengok je lah dalam match ni, player-player pasukan Seri Pahang nampak lemah, lembek, lemah weh dalam match ni. Seolah-olah macam diorang tak sempat weh berbuka sebelum perlawanan ni berlangsung. Dari segi pertahanan kau boleh nampak betapa player-player pasukan Seri Pahang ni seolah-olah macam lembab gila. Banyak gila bagi ruang untuk player-player Kelantan United ni take shot from distance. Tapi seriously pasukan Seri Pahang cukup bernasib baik pada perlawanan ni. Sebabnya player-player Kelantan United, terutamanya player dekat bahagian attacking ni, seolah-olah macam sama naik lah, ikut lemau juga macam pasukan Seri Pahang. End up dalam lagi 30 second nak habis match ni sebelum whistle ditiupkan, akhirnya Azam Azim berjaya jugalah lakukan satu pinpoint crosses untuk dapatkan kepala Stefano Brundo. Aku cakap kau kalau kata dengan taktikal yang sama, attitude yang sama kau buat untuk turun menentang pasukan JDT dalam liga lepas ni aku predict paling kurang sebelah tangan lah jumlah gol yang bakal dihasilkan oleh pasukan JDT. Nak pula ada 4 orang player yang on loan daripada pasukan JDT ke Seri Pahang season ni tak boleh turun dalam match tersebut. Tapi apa-apa pun aku percaya Pablo Dolah tahu apa yang perlu dilakukan. Tambahan dia punya semangat juang ni memang takkan berundur kecuali Stefano Brundo. Next adalah perlawanan antara pasukan Perak yang turun ke Ceras untuk menentang pasukan KLCT. Untuk match ni, Coach Boyan Hodak seolah-olah macam dah dapatlah resipi ataupun ramuan yang paling sesuai untuk diturunkan dalam first 11. Dia sedar dia perlu mengorbankan sama ada Cece Kipre ataupun Kayon untuk masukkan seorang player muda iaitu T Saravanan yang beraksi dekat bahagian kiri. Manakala Coach Lim Tiong Kim pula nampak lebih relax, lebih tenang lah dalam match ni. Walaupun dia cuma dapat turunkan seorang saja player import iaitu Luciano Goicoechea. Ini aku rasa decision Boyan Hodak untuk bagi peluang
seimbang 3 match berturut-turut buat T Saravanan. Betul-betul berbaloi lah. Nampak dia ni memang betul-betul sharp dan juga banyak kali menyusahkan pertahanan kanan pasukan Perak. Manakala untuk player-player pasukan Perak pula, overall performance dia orang aku boleh kata baguslah dalam match ni nak dibandingkan dengan match-match yang lepas. Sebabnya Perak hanya dibezakan dengan satu gol yang umpama main takraw petang-petang. Boleh pula T Saravanan tergelincir, boleh set pula bola, datang pula member untuk tanduk. Sambung lepas tu. Apa-apa sekalipun aku nak cakap, performance player-player pasukan Perak terutamanya waktu second half is something to talk about Diorang nampak beraksi dengan lebih confident, nampak bermain dengan simple passes, tak banyak dah kesilapan-kesilapan yang berlaku macam dalam match sebelum ni. Cuma masalah diorang adalah ketumpulan dekat bahagian depan. Masih lagi tak ada seorang striker yang betul-betul berbisa untuk buat gol. Next, kita tengok pula apa yang berlaku dalam match antara Selangor yang turun mentang pasukan Kelantan. Ini merupakan satu pertandingan yang menarik lah antara satu tim yang dikatakan memiliki orang dalam FFM dan juga MFL menentang pula sebuah pasukan yang melalui krisis sekarang ni ataupun pasukan Zambual. Tan Cheng Ho akhirnya buat pertama kali menurunkan Muhairi Ajmal dan juga Khuzaimi PE dalam first 11 pasukan Selangor pada perlawanan tersebut. Dengan ketiadaan Alex dekat bahagian tengah menyaksikan Nora Abdes sekali lagi diberikan tanggungjawab untuk beraksi dekat posisi number 6. Manakala untuk pasukan Kelantan pula, Frank Bernhard selepas mendapat tauliah ataupun kebenaran untuk bimbing pasukan Kelantan dia melakukan satu pertukaran yang bagi aku agak mengejutkan, mengeluarkan striker diorang sebelum ni iaitu Nur Syamil Abdul Ghani, memasukkan pula Hafizan Ghazali dalam perlawanan ni. And to be honest gang, bagi aku untuk match ni kedua-dua pasukan beraksi dengan sangat-sangat seimbang, dibezakan dengan technical ability lah yang mungkin lebih sikit ada pada player-player pasukan Selangor. Dengan Selangor yang berjaya untuk memanfaatkan peluang di hadapan gol waktu awal perlawanan, Aaron yang lembab tu pun mampu untuk convert chances yang ada turun mentang pasukan Kelantan. Berbeza sikit dengan pasukan Kelantan, korang nampak attacking force diorang sebenarnya banyak berpaksikan kepada si Fuentes dekat bahagian depan. Banyak gerakan-gerakan yang direncanakan oleh si Fuentes ni, tapi masalah dia, Kelantan pada perlawanan tersebut, striker utama diorang iaitu Ismail Akinade agak off form lah. Kita nampak dia cuba untuk beat 1-2 player pasukan Selangor, tapi masih lagi tak ada end product. Cuma masalahnya benda tu bukanlah satu perkara yang membezakan kedua-dua pasukan. Sebabnya kita nampak pasukan Selangor pun sama naiknya. Player-player diorang dekat bahagian attacking force pun nampak penat, nampak lemah dalam match ni. Contoh macam Faisal Halim yang ada 1-2 peluang tapi disebabkan oleh first touch yang ke laut, end up peluang tu hilang macam tu je. Itulah sebab kenapa Tan Cheng Ho decide untuk membuat beberapa pertukaran waktu second half. Masukkan pula player-player muda, nampak lebih energetik. Jayalah juga Selangor untuk hasilkan lagi 2 gol hujung perlawanan. And last kali kan kita tengok pula blockbuster match antara JDT yang turun menentang pasukan Kedah. Blockbuster tak apa-apa nak blockbuster lah sebenarnya. To be honest guys, aku sebenarnya tak expect pun pasukan Kedah di bawah kendalian Nafuzi ni mampu untuk kejutkan pasukan JDT terutamanya apabila beraksi dekat SSI. Tapi dalam masa yang sama juga aku nak korang tahu, aku juga tak expect Kedah diratah sebegini rupa. Untuk turun menentang pasukan JDT dekat SSI yang mana JDT dah pun menghasilkan begitu banyak gol dekat sini dan cuma bolos 1 gol saja sepanjang musim 2023. Kita nampak approach awal coach Nafuzi sebenarnya nak bermain secara bertahan, turun dengan backfire dalam match ni. Senang cerita tak nak bolos awal, tak nak kena gol dengan banyak. Berbeza pula untuk pasukan JDT yang kembali mendapatkan striker utama diorang iaitu Bergson Da Silva dalam match ni, memasukkan pula Juan Muniz instead of Leandro Velasquez. Bagi aku plan tactical Nafuzi Zain untuk match ni sebenarnya berjalan dengan lancar for the first 20 minutes. Kita nampak player-player Kedah bertahan dengan lebih deep, mampu untuk absorb segala attacking trade yang dilakukan oleh player-player pasukan JDT. Tapi masalahnya once diorang bolos gol pertama yang bagi aku cukup-cukup brilliant lah, satu assist daripada Feroz Baharudin untuk gol Forestieri tu, player-player pasukan Kedah nampak sedikit kelang kabut lah lepas tu. Nampak cuba untuk keluar attack juga. Apabila keluar ke second half dengan cuma ketinggalan 1-0 je di tangan JDT, nampaklah coach Nafuzi ni cuba nak tukar sikit approach Kedah terhadap perlawanan. Cuma masalahnya taktikal yang diubah waktu second half apabila diorang cuba untuk keluar attack ni, meninggalkan space yang sangat-sangat banyak dekat bahagian belakang. End up benda ni sebenarnya memang memakan diri buat pasukan Kedah apabila JDT cuma memerlukan 6 minit untuk menghasilkan 3 gol man. Yang mana benda ni sebenarnya membuatkan player-player Kedah bagi aku beraksi macam dah tak ada kaki lepas tu. Senang cerita dengan kekalahan 6-0 di tangan JDT ni memang satu nightmare man buat player-player pasukan Kedah serta penyokong diorang. Terutamanya apabila kau sedar kau sebenarnya sekarang ni menghuni tangga kedua tim yang paling banyak bolos di tangan pasukan JDT. Alright guys, aku rasa tu je lah untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai match-match yang dah berlangsung? Kenapa sebenarnya Kedah kalah dengan sebegini rupa? Kenapa laut sangat? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan like, share, subscribe A2N Studio. Segitu, jumpa lagi dalam next video. Itu sahaja daripada aku gang. Assalamualaikum.
Nasib baik menang 6-0 kan. Kalau tak, Refineman dengan Forestieri tu aku rasa kena sekeh tu dengan TMJ. Ngada-ngada nak buat penalti macam tu.